Tak dengan itu, seluruh kawasan berbau busuk, kemudian berbau wangi. Saya terasa kelopak mata mula berat. Mengantuk sungguh masa tu. Pokoknya dah menjadi. Pokoknya dah menjadi, Tamar. Pokoknya dah menjadi. Bisik Datuk pada saya sambil meletakkan kedua tangannya ke muka saya. Serta-merta saya terasa segar dan rasa mengantuk terus. Datuk tersenyum memandang saya. Dengan pertolongan cahaya bulan yang samar-samar itu, saya lihat ketua pekau terus berdiri dekat tengkorak kering. Tengkorak itu masih juga mengeluarkan buih dan sejenis habuk seakan-akan asap. Menurut Datuk, tengkorak itu diambil dari tengkorak orang yang mati dibunuh ketika hujan panas. Hendak lebih berkesan lagi kalau tengkorak itu dari tengkorak orang yang mati dibunuh kerana tikaman. Tidak kira sama ada orang itu mati, orang Islam ataupun tidak. Dan mengambil tengkorak orang yang mati dibunuh itu harus melalui beberapa ujian yang tertentu. Bila tengkorak itu diambil dari tanah perkuburan, ia harus dipisahkan dengan badannya lah. Dan tengkorak yang sudah dipisahkan dengan badan itu tidak boleh menyentuh tanah atau disentuh. Dan mesti dibawa pulang dengan mengandarnya. Orang yang menggandarnya pula mesti ditutup kedua belah matanya dengan kain. Mesti sampai ke rumah sebelum subuh. Tengkorak itu akan disalai sampai kecut. Kemudian dipuja oleh orang-orang yang tahu dengan kerja-kerja syaitan itu. Lepas itu, baru diserahkan pada orang yang memerlukannya dengan syarat, bila memasuki rumah orang, tuan rumah itu jangan diapa-apakan, jangan dianiaya, kecuali tuan rumah itu bercakap besar atau takbur dan mahu menguji kebolehan orang yang menyimpan tengkorak tersebut. Sebenarnya, ilmu pukau ni ada bermacam-macam cara, Tamar. Tetapi, memukau dengan tengkorak cukup berkesan. Kekuatan ghaibnya mengatasi ilmu-ilmu pukau yang lain. Begitulah yang dinyatakan oleh Datuk pada saya secara ringkas. Lihat tu, mereka sudah bersedia untuk masuk ke dalam rumah. Memang benar cakap Datuk. Saya lihat ketua pukau 2-3 kali berjalan di hadapan anak tangga rumah. Dia memerintahkan anak buahnya memijak anak tangga yang pertama dengan hati-hati. Saya terdengar selap pintu jatuh. Serentak dengan itu daun pintu pun terbuka. Tuan rumah tercegat dan mempersilakan kaki-kaki pukau memijak lantai rumahnya. "Kau tidurlah, kami tidak ganggu kau." Tuan rumah angguk kepala, lalu merebahkan diri di muka pintu. "Bukan di situ, tempat kau di bilik." Tuan rumah segera bangun dan menuju ke bilik tidur. Ketua pekau mengambil tengkorak lalu melekapkan pada hujung gelegar rumah dekat tiang seri. Dia bagaikan bercakap sesuatu dengan tengkorak tersebut. Ketua pekau mengetuk dinding rumah 3 kali berturut-turut sambil berkata, "Mulakan. Ingat, niat kita hanya mengambil barang. Jangan ganggu anak bini tuan rumah." Habis saja ketua pukau berkata-kata, seluruh perut rumah terang benderang. Anak buah pun masuk ke rumah. Mereka mencari barang-barang yang berharga. Lebih kurang setengah jam saya perhatikan mereka menjalankan kerja tersebut. Anak buah ketua pukau menurunkan barang yang dicuri. Semua barang-barang itu diserahkan pada ketuanya. Saya lihat ketua pukau memasukkan barang-barang kemas di dalam beg hitam. Kemudian menghitung wang yang dicuri. "Dah selesai?" tanyanya pada anak buahnya. "Ambil daun 7 helai dan ranting berkapit 2. Ketua pukau memberitahu anak buahnya. Perintah itu segera dipatuhi oleh anak buahnya. Daun dan ranting berkapit 2 itu diletakkan di bawah rumah. Ketua pukau lagi sekali berhadapan dengan tengkorak kecut itu. Dia bercakap sesuatu di situ. "Tok, kita nak buat apa sekarang, Tok?" "Biar mereka pergi." Pendek saja Datuk memberikan jawapan. Bila kumpulan itu sudah pergi jauh, Datuk pun mengambil ranting berkepit 2 dan sehelai daun di bawah rumah.
Semua benda itu Datuk bawa pulang ke pondoknya. Sebaik saja Datuk sampai ke pondok, dia segera menyalakan pelita dan menghidupkan bara api di tempatnya. Daun yang selai itu dilayarkan ke api pelita, manakala ranting berkapit dua dipatah-patahkan lalu ditaruh ke dalam tempat bara api. Saya tidak bertanya kenapa Datuk melakukan semua kerja itu. Saya lihat Datuk terus termenung di depan bekas bara api sambil menaburkan kemenyan ke dalamnya. Aku harap orang yang mencuri itu akan datang menemui aku siang esok, kata Datuk. Saya terus diam dan merebahkan badan di hujung lutut Datuk. Lepas itu, saya tak tahu apa yang Datuk buat kerana saya dikejutkan oleh Datuk ketika azan subuh menguasai kampung. Pagi itu, Din Kerani menemui Datuk dan menceritakan pada Datuk apa yang berlaku di rumah ketua kampung. Datuk juga diberitahu barang-barang yang hilang dinilai lebih dari RM6,000, termasuk wang tunai yang berjumlah RM2,000, hasil dari penjualan tanah isteri ketua kampung di Redang Sawah dekat Batu Gajah. Secara terang-terangan, Din Kerani melahirkan rasa kesal kerana Datuk tidak berjaya menahan kejadian pukau itu dari berlaku. Malah Din Kerani meminta kata putus dari Datuk sama ada Datuk masih sanggup menjalankan kerjanya atau tidak. Apa kau fikir menangkap orang begitu seperti tangkap ayam? Tanya Datuk pada Din Kerani sambil membeliakkan biji matanya. Allah long, saya dah tak larat dah long. Saya dah tak boleh sabang dah. Semua orang kampung dah tahu yang saya bawa long mai sini. Kalau tak berjaya, tentulah saya malu long. Allah, malulah saya. Dah kamu bodoh bagi tahu orang kampung, kenapa? Apa kamu tak boleh sabar sikit? Nada Datuk yang meninggi membuat Din Kerani termenung panjang. Dia bimbang sebenarnya kalau rumahnya yang akan menjadi mangsa seterusnya. Datuk meminta Din Kerani menunggu di pondok hingga pukul 4 petang. Buat apa? Kamu nak melihat ketua pukau kan? Mendengar cakap Datuk itu, air muka Din segera berubah. Dia bagaikan tidak percaya dengan apa yang dicakapkan oleh Datuk. Mana mungkin pencuri mahu menyerah diri kalau tidak ditangkap? Begitulah fikiran Din Kerani. Ni melawak kah sungguh-sungguh kan ni? Amboi. Din Kerani meminta kepastian. Kamu tunggu sampai jam 4 di pondok ya. Entah apalah malang. Ramalan Datuk tidak menjadi kenyataan. Hingga jam 5 petang, ketua pukau yang diharapkan itu tidak datang. Satu tamparan yang cukup hebat dalam tugas Datuk. Belum pernah dia mengalami perkara seperti itu sebelumnya. Muka Datuk merah padam. Din Kerani tak mahu bercakap apa dah. Dia meninggalkan pondok dengan 1000 pertanyaan. Handal orang ni Tamar. Dia memang tak heran siapa-siapa ni Tamar. Datuk terus mengambil air sembahyang lalu menunaikan fardu asar. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Datuk selepas sembahyang. Saya lihat dia tertungguk depan tingkah sembahyang sambil membuka beberapa buah kitab. Habis membaca kitab, Datuk membaca surah Yasin. Datuk berhenti melakukan semua itu setelah masuk waktu maghrib. Saya dan Datuk bersembahyang di pondok. Bila masuk isyak, saya dan Datuk berjemaah bersama orang-orang kampung di surau. Di surau, orang-orang kampung membentuk satu jatuh kasar bertindak mengawal kampung. Mulai malam itu, 5 orang lelaki dikehendaki mengawal kampung mulai jam 9 malam hingga 2 pagi dan dari jam 2 pagi hingga 6 pagi. Orang yang lain pula akan datang mengambil alih tugas itu yang berjumlah 5 orang juga. Din Kerani dipilih sebagai ketua gerakan tersebut. Dia diwajibkan berada di surau setiap kali selepas waktu isyak. Saya merasa kurang senang dengan sikap orang kampung pada Datuk. Mereka buat tidak kisah dengan Datuk, tidak seperti mula-mula Datuk datang dulu. Barangkali mereka mula sedar bahawa Datuk tidak mampu bertindak lebih jauh lagi dalam mencegah kejadian pukau di kampung itu. Sungguh pun begitu, Datuk tidak merasa kecil hati. Datuk tetap melayan orang kampung dengan baik dan ramah. Dia bercakap dengan Tok Siak, dia menyapa Tok Imam dan ketua kampung. Sebelum pulang, Datuk bercakap dengan Din Kerani dan Datuk minta Din Kerani datang ke pondoknya pada jam pukul 1 pagi. Malam itu, Datuk tetap berusaha untuk memberkas ketua pukau itu. Dia berazam untuk menangkap ketua pukau itu dan mahu menasihatinya supaya jangan meneruskan kerja yang boleh menyusahkan orang ramai. Datuk mahu menasihatkan ketua pukau itu supaya mencari rezeki yang halal. Datuk membentangkan kain hitam di tengah ruang pondok.
Dia meletakkan keris panjang di tengah kain. Mangkuk putih yang berisi air ditempatkan di hujung penjuru kain hitam sebelah kanan. Bucu sebelah kiri diletakkan tumpurung serta sabut. Datuk berdiri tegak menghadapi benda-benda itu semua. Dia memakai seluar hitam dan baju hitam di pinggangnya diikat dengan kain merah. Kepalanya dililit dengan kain kuning. Datuk berdiri sambil memeluk tubuh. Datuk terus membaca surah ayat Al-Iqra hingga tamat. Lepas itu Datuk membaca surah Al-Fatihah. Sebaik sahaja selesai membaca, dengan tiba-tiba mangkuk putih yang berisi air bagaikan meletup. Air melimpah di atas kain putih. Datuk terus duduk. Keris panjang saya lihat bergerak sendiri menuju ke bucu kain hitam di sebelah kanan. Wajah Datuk dah cemas. Peluh halus muncul dengan tiba-tiba di dahi luasnya. Orang ni mencabar aku, Tamar. Cepat-cepat Datuk membuka bungkusan kain kuning yang disimpannya di dalam beg rotan. Dia mengeluarkan sebilah keris pendek berulu gading. Mata keris itu kelihatan berkarat. Datuk pernah menceritakan pada saya bahawa keris itu memang dibawanya dari Jambi, Indonesia. Itulah satu-satunya peninggalan orang tuanya yang dapat diwarisinya. Keris itu pernah digunakan ketika menentang Belanda di Aceh. Besi keris ini dikutip dari besi-besi di sekitar Aceh dan Jambi. Dibuat dengan tangan, Tamar. Mata keris ini sudah ditaruh dengan racun getah ipoh. Kata Datuk pada saya satu masa dulu. Datuk juga memberitahu keris itu pernah membunuh beratus-ratus tentera Belanda. Keris itu disimpan dalam busuk jantan di bawah rumah apabila orang tuanya mahu meninggal dunia. Keris itu diserahkan kepadanya dengan syarat dia tak boleh memijak bumi Jambi hingga akhir hayatnya. Kalau mahu keris itu menyimpan bisa dan kuasanya. Hanya itu saja yang saya tahu tentang keris tersebut. Datuk terlalu merahsiakan tentang keris itu daripada anak-anak cucunya. Kecualilah saya. Datuk melayarkan mata keris itu di bara. Saya lihat keris itu bertukar kemerah-merahan. Di mata keris tersebut timbul huruf-huruf Jawi iaitu 2 kalimah syahadah. Datuk menyimpan keris kembali. Dia merenung tembikar mangkuk putih yang berserakan itu. Kau memang mahu menghancurkan aku. Tiba-tiba saya terdengar satu suara dari arah kanan. Saya segera menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di situ. Dari mana datangnya saya tidak tahu. Datuk merenung lelaki itu dengan pandangan yang tajam. Aku sebenarnya tidak pernah tenang dan aku harap kau akan memberikan ketenangan itu pada aku. Lelaki itu bersuara. Datuk terdiam. Saya lihat Datuk seperti berada dalam keadaan tidak tentu arah. Datuk menarik tangan saya dan saya pun segera mendekatinya. Dalam keadaan yang agak tenang itu, Datuk sempat memberitahu saya bahawa lelaki tua yang kelihatan itu adalah kenalannya yang sama-sama datang dari Jambi dahulu. Apabila sampai ke Semenanjung, kenalannya sudah mati lemas di sungai, dekat dengan pengkalan di hutan melintang Perak. Perahu yang dinaiki kawannya itu karam akibat melanggar dengan batang kayu pada musim tengkujuh. Datuk menyuruh saya duduk di muka pintu pondok. Arahan Datuk itu saya patuhi. Kenapa kau yang timbul, Tandang Ali? Aku bukan mencari kau, kata Datuk sambil membaca sesuatu. Ibu jari tangan Datuk menekan pangkal belikat. Wajah Datuk agak pucat sedikit. Aku tahu apa yang kau cari, ucang dia, beritahu lelaki itu. Saya terkejut kerana lelaki itu dapat menyebut nama Datuk dengan tepat. Sebenarnya tidak ramai yang tahu nama sebenar Datuk. Dalam kad pengenalan, Datuk namanya tercatat sebagai Kulub Muhammadiyah dan orang-orang kampung, anak cucunya juga tahu itulah nama Datuk yang sebenar. Tetapi pada saya, Datuk memberitahu secara rahsia nama sebenarnya yang diberitahu oleh orang tuanya ialah Ucang Dia. Ucang itu adalah nama keturunan atau suku yang dibawanya dari Jambi. Kau sahaja yang boleh memberi ketenangan pada roh aku, Ucang. Maksud kau? Datuk bertanya lagi. Akulah yang memberikan tengkorak kepada tutua pukau itu. Aku mengambilnya dari kubur dan aku memujanya. Selagi tengkorak itu tidak hilang darinya, roh aku tidak aman. Kenapa kau memanjangkan ajaran setan, Tandang Ali? Itu silapnya aku. Kau tahu hukumnya menyeksa mayat berdosa besar, Datuk berkata.
Masa itu aku hendak berfikir. Yang aku fikirkan masa tu ialah menyuruh mereka memukau rumah-rumah orang putih yang menjajah negara kita. Tetapi mereka melakukan sebaliknya. Apapun niat kau, tetap berdosa. Islam tidak mengajar pengikutnya berbuat jahat. Islam menyuruh umatnya berunding dan menggunakan akal fikiran. Kenapa kau menyempitkan ajaran? Aku tahu. Belum sempat orang itu mengakhiri cakapnya, Datuk terus membelakanginya. Dengan sekelip mata, lelaki itu hilang dari pandangan. Datuk terus menuju ke muka pintu. Dengan tenang, Datuk memijak anak tangga pondok. Saya mengekornya dari belakang. Ke mana tu? Surau. Kalau kau benar-benar handal, tunjukkan. Apa hak kau menghalang kerja kami? Salah seorang dari rakannya memberi golok perak kepadanya. Datuk menyuruh saya berundur. Muka ketua pukau itu saya lihat merah padam dalam samar-samar cahaya bulan itu. Aku gunikan awak dengan anak awak. Dan kami campak ke sungai kita. Mau? Ketua pukau terus mengugut. Datuk berdiri tegak di hadapan ketiga lelaki itu. Kaki kanan Datuk saya lihat bergerak-gerak. Mata Datuk tidak berubah merenung muka ketua pukau. Datuk menikam tumit kaki kanan ke dalam bumi. Separuh dari tumit itu saya terlihat tenggelam. Kenapa bersekutu dengan syaitan untuk mencari kemewahan? Datuk bertanya ketua pukau. Ketua pukau pula sudah tidak sanggup menerima penghinaan itu. Dia lalu mengangkat golok perak untuk menetak batang leher Datuk. Datuk kerutkan muka. Tumitnya kian kejap ditekan ke bumi. Saya lihat seakan-akan ada kepulan asap mengelilingi buku lali kaki Datuk. Ketua pukau mengangkat senjata. Tiba-tiba tangan dan kakinya tidak boleh bergerak, bagaikan terkunci. Dia berusaha mahu bergerak. Usahanya gagal. Mulutnya separuh terbuka. Datuk melangkah ke depan. Dengan cepat Datuk menyentuh mata golok perak. Dengan tiba-tiba golok perak itu patah dua. Bahagian atas yang patah jatuh betul-betul di hujung sepatu ketua pukau itu. Datuk menghentakkan kakinya ke atas tanah sekuat hatinya. Golok perak yang tinggal separuh itu terlepas. Kuncinya sudah aku buka. Ingat, bersekutu dengan syaitan tidak boleh ke mana-mana. Belajarlah hidup dengan berusaha mencari rezeki yang halal. Datuk memberitahu ketua pukau. Dengan mendadak pula, ketiga-tiga kumpulan pukau itu sujud di kaki Datuk. Cepat-cepat Datuk menolak ketiga-tiga anggota pukau itu. Datuk berubah tempat berdiri. Jangan sujud di kaki akulah. Aku manusia seperti kamu juga. Berasal dari tanah. Dalam Islam, tak ada manusia yang tinggi dan rendah. Semuanya sama saja. Kamu semua harus sujud kepada Allah yang Maha Besar, meminta ampun dan bertaubat. Bertaubatlah, kata Datuk. Tapi kami nak minta maaf kepada orang-orang yang kami curi barang mereka tu. Janganlah hukum kami. Aku tak boleh pun menghukum kamu semua. Allah yang Maha Besar berhak ke atas diri kamu semua. Pada Allah terletak hukuman yang adil. Kami bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah. Tapi aku minta kau serahkan tengkorak itu pada aku. Datuk mengemukakan permintaan secara jujur. Belum pun sempat ketua pukau melakukan apa yang diperintahkan oleh Datuk, Din Kerani pun tiba. Datuk terus memberitahu Din Kerani bahawa kaki pukau yang dicari ada di hadapan mereka. Din Kerani mahu bertindak untuk membawa kaki pukau itu ke balai polis. Permintaan itu tidak dapat ditunaikan oleh Datuk. Din, memaafkan orang yang bersekutu dengan syaitan lebih mulia dari menghukumnya. Dalam kesempatan yang kita dapat ni,
kita boleh membuat mereka insaf dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah alasan yang diberikan oleh Datuk pada Din Kerani. Datuk membebaskan mereka dan mereka berjanji akan memberikan pada Datuk tengkorak kecut yang digunakan untuk pukau itu. Selepas malam itu, kejadian mencuri dan memukau tidak lagi berlaku. Saya dan Datuk terus duduk di kampung Tanjung Tualang selama 3 minggu lagi. Dalam rancangan Datuk, sesudah dia mendapatkan tengkorak kecut dari ketua pukau itu, barulah dia pulang ke kampung. Ternyata ketua pukau itu tidak menunaikan janjinya. Mereka berpindah tempat melakukan kegiatan memukau di kawasan Kampar pula. Datuk merasa kesal kerana membebaskan mereka tempoh hari. Sedarlah Datuk, sekali syaitan menguasai hati manusia, memang sukar untuk membuangnya. Datuk menjadi manusia yang paling berduka cita dengan kejadian itu. Lebih-lebih lagi berita itu didengarnya pada setiap hari bila dia berjemaah ke surau. Datuk mengambil keputusan untuk pulang dulu ke kampung dan dia akan cuba menghancurkan kumpulan pukau itu dengan caranya yang tersendiri. Sudah ku ada di rantau, mengembara sebatang kara. Mulanya hati risaukan, tiada kawan bercerita. Kini hatiku telah terkawal. Selepas 2 hari di kampung, Datuk terus mengajak saya pergi ke Kampung Bahagia di Teluk Intan. Kami tinggal di rumah seorang ustaz yang mengajar di sekolah Sultan Abdul Aziz. Dengan secara jujur, Datuk memberitahu ustaz tersebut yang secara kebetulan mempunyai pertalian keluarga yang agak jauh dengan nenek. Tujuannya datang ke situ adalah untuk memberkas kumpulan pukau. Ustaz tersebut memperkenalkan Datuk kepada seorang mata-mata gelap, Mak Jali namanya, orang Lambur Kanan. Mak Jali sudah lama mengikuti kegiatan kumpulan pukau tersebut. Mak Jali memang mengharapkan dengan adanya kerjasama dari Datuk, kegiatan kumpulan itu akan segera dapat ditumpaskan. Memang Datuk berazam, bila kumpulan itu dapat diberkas, Datuk tidak akan memberikan ampun dan maaf kepada mereka lagi. Datuk mahu mereka dihukum mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Satu petang, Mak Jali datang menemui Datuk. Mereka bercakap panjang di halaman rumah hingga waktu maghrib. Lepas waktu maghrib, lagi sekali Mak Jali datang menemui Datuk. Saya tidak mahu mengambil tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Perkara yang nyata ialah sambil Datuk bercakap, Mak Jali mencatatkan sesuatu di kertas kecil. Sebelum Mak Jali meninggalkan rumah, Datuk terus berpesan kepadanya. Saya yakin mereka akan ke situ malam ni. Saya yakin dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, firasat saya ini betul. Dan awak akan berjaya, Jali. Semoga Allah akan memberkati kerja saya ni, insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa, sahut Datuk dari muka pintu. Datuk masuk ke rumah, dia terus membaca surah Yasin, duduk di ruang tengah bersama saya dan Ustaz. Menurut Datuk, kumpulan pukau itu akan kecundang. 2 sebab kenapa kumpulan pukau itu kecundang. Pertama, ketuanya mungkir janji. Dan kedua, gurunya sendiri tidak merestui kerja tersebut. Ligat kerja mereka ni, kata Ustaz. Saya tahu, guru mereka kawan saya dan sudah pun mati. Sekarang rohnya tidak aman, Ustaz. Macam mana awak tahu hal ni? Kerja jahat janganlah ditanya. Mahu tak mahu je awak nak buat ni. Setiap kerja yang kita lakukan, kita harus memikirkan apakah kerja itu diberkati oleh Allah atau tidak. Saya faham, kata Ustaz. Cuma setakat itu saya dengar kata-kata Datuk dengan Ustaz. Lepas itu masing-masing masuk ke bilik. Lebih kurang pukul 2 pagi, rumah Ustaz diketuk orang bertalu-talu. Datuk membuka pintu, muka Mak Jali yang nampak. Jali? Apa hal, Jali? Soal Datuk. Dah, kami dah tangkap semuanya. Di mana? Tanya Datuk.
Seperti yang kita bincangkan, mereka nak pukau rumah pengeluh tapah yang duduk di Bido. Sekarang, diorang kat mana? Tanya Datuk lagi. Datuk tersenyum puas. Di balai polis Langkap. Kenapa dilangkap tak dibawa ke Kampar? Celah ustaz yang berbadan besar, ada janggut secemput di dagu, memakai kacamata putih. Tak tahu, itu urusan polis. Pegawai suruh buat ke Langkap, esok baru nak dibawa ke Kampar. Oh, begitu, cakap Datuk. Selepas subuh, saya dan Datuk naik kereta Morris Minor Mat Jali menuju ke balai polis Langkap. Atas daya usaha Mak Jali, Datuk dan saya dapat menemui Ketua Pukau bersama kawan-kawannya di dalam lokap. Kamu tak insaf, soal Datuk pada Ketua Pukau. Aku lepaskan kamu di Tanjung Tolang, kamu tak insaf juga. Pertanyaan Datuk itu tidak mendapat jawapan. Ketiga-tiga kaki Pukau itu diam membisu. Dari Mak Jali, Datuk mendapat tahu nama sebenar Ketua Pukau itu adalah Kusman, tetapi lebih dikenali sebagai panggilan hitam. Kusman sudah ada anak dan isteri. Namun anaknya yang besar belajar di tingkatan 2 di Kampar dijaga oleh abangnya. Datuk terus meminta tengkorak kering dari Ketua Pukau. Datuk memberitahu tengkorak kering itu harus dipulangkan kepada tuannya secara gaib. Di samping itu, Datuk juga memberitahu bahawa guru mereka, Tanang Ali, memintanya mengambil tengkorak itu dari mereka. Dia dah mati, meletus jawapan dari Ketua Pukau. Aku tahu, tapi rohnya tidak aman. Bila harta peninggalannya kau pulangkan kepada yang berhak, baru dia aman. Aku tahu, dia kawan aku. Kusman terus menerus diam. Datuk cuba memujuknya. Sedaya upaya Datuk memujuknya. Walau bagaimanapun, Datuk tidak memperolehi apa-apa darinya. Datuk tahu tengkorak itu ada pada Kusman. Siapa pun tidak akan menjumpainya kalau mencari di badannya, kecuali menggunakan beberapa petua yang tertentu. Tengkorak itu boleh disembunyikan di celah kulit bahagian paha, di mana orang tidak akan nampak. Halo. Waalaikumsalam. Balai Polis Langkap. Ya, Tuan. Pada jam 12.30 malam tadi, kami membuat tangkapan di Tapah. Satu kejadian pecah rumah yang melibatkan 3 lelaki Melayu. Ya, Tuan. Ya, akan dihantar ke Balai Polis Kampar pada jam 10 pagi ini dengan sebuah Land Rover dan diiringi oleh satu kenderaan dari Special Branch, Tuan. Untuk tindakan lanjut, Tuan. Ya. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada jam 10 pagi, Datuk melihat Ketua Pukau itu dimasukkan ke dalam perut Land Rover untuk dibawa ke Balai Polis Kampar. Sebelum bertolak, Datuk mengingatkan polis yang mengawalnya supaya berhati-hati dengan Ketua Pukau itu. Meskipun tangannya digari, Datuk percaya dia boleh melepaskan diri. Ketua Pukau itu juga mempunyai beberapa kebolehan dalam ilmu kebatinan. Bagi menjamin Ketua Pukau itu tidak boleh melepaskan diri, Datuk menawarkan diri untuk mengikuti Land Rover itu pergi ke Kampar. Datuk bercadang untuk berada sekali di dalam Land Rover itu. Malangnya, permintaan Datuk itu tidak dapat ditunaikan oleh Ketua Balai Polis Langkap. Tapi Datuk merasa bertuah kerana Mak Jali bersedia membawa Datuk ke Kampar dengan menaiki keretanya. Kerana Mak Jali memang ditugaskan untuk mengiringi Land Rover itu. Datuk nampak resah sahaja. Dia menyatakan pada Mak Jali ada sesuatu yang akan berlaku dalam perjalanan. Tapi Mak Jali meyakinkan Datuk bahawa semuanya akan berjalan dengan baik. Malah dia yakin Ketua Pukau itu tidak akan dapat melepaskan diri daripada kawalan polis. Terima kasih ya, Mak Jali. Bawa kami sekali. Iring si Kusman dengan kuncu-kuncu di depan tu. Kenapa? Aku risau. Dia tu sakti. Banyak ilmu batin dia ada. Usahlah pakcik risau. Polis ni dia ada tata kelola sendiri nak menjaga orang salah tu. InsyaAllah lah daripada Langkap ke Kampar tu tidaklah jauh. Harap-harap tak ada apa yang tak elok lah berlaku. Bukanlah aku nak mengenang Jali ya. Kadang-kadang aku rasa menyesal aku lepaskan dia di Tanjung Tolang hari tu.
Dah ke mana-mana, dah macam-macam kes lain pula dia buat. Habis rumah dipecahkan. Bagi kami polis ni, pakcik, kalau tangkap tu kami tak lepas dah. Bukan apa, sebab banyak laporan-laporan pecah rumah, samun pukau yang melibatkan kumpulan ni. So kalau dapat tangkap awal, boleh selesai kes-kes yang lain awal. Jadi bila kita lepas, dia buat tempat lain, dah tambah laporan. Jadi banyak cerita yang kita nak kena selesaikan. Datuk diam. Dia memejamkan kedua belah matanya. Dahinya berkerut. Mukanya mula didatangi dengan peluh-peluh halus. Saya tahu, bila Datuk melakukan hal sebegitu, dia sedang merenung atau menilik sesuatu yang jauh darinya. Jali. Aku rasa dia berjaya membuka karinya tu. Datuk bersuara agak keras. Ketika itu, Land Rover yang membawa ketua pukau sedang melintasi jambatan di Sungai Air Kuning dekat Kampar. Untuk makluman pendengar, jambatan itu dirobohkan pada tahun 1976. Sebagai gantinya, satu jambatan baru telah dibina, seperti yang ada sekarang ini. Dia nak terjun tu, Jali. Dia nak terjun dalam sungai, Jali. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, saya dan Mak Jali melihat ketua pukau itu terjun ke atas jalan raya dan kemudian terjun ke dalam sungai. Polis yang berada di sisinya terpaku. Handal Kusman ni, ujar Datuk sambil merenung ke dalam sungai yang berbuih. Polis mengangkat rifle dan menjunamkan muncung ke arah perut sungai. Kita takkan dapat tangkap ni. Dia ada ilmu lain, ilmu tahan air pula. Dia boleh berada di dalam air yang lama ni. Benar cakap Datuk. 30 minit menunggu, ketua pukau tu tak juga muncul-muncul, tak juga timbul-timbul. Air tempat dia terjun tetap berbuih. Datuk memberitahu Mak Jali dia boleh membekas ketua pukau itu, tetapi memakanlah masa sedikit. Datuk meminta Mak Jali menyuruh pemuda Land Rover membawa kawan ketua pukau itu terus ke Kampar. Land Rover terus bergerak ke Kampar. Datuk berdiri di tebing sungai. Dia mengambil air sungai dengan daun keladi. Air itu dilambung ke atas. Sebelum air itu jatuh ke tanah, Datuk menyambut dengan mulutnya. Kemudian air itu disemburkan ke arah perut sungai. Saya lihat air sungai bagaikan menggelegak dan berbuih-buih. Kemudian, tempat ketua pukau terjun itu berpusing-pusing menjadi semacam lubuk. Dengan mendadak sahaja, air sungai itu menjulang badan ketua pukau lalu mencampakkan ke tepi tebing. Ketua pukau tersadai di situ. Dari bawah, dagunya keluar satu benda putih. Benda itu berbuih dan akhirnya menjadi tengkorak. Datuk segera mengambil tengkorak tersebut. Datuk merawat ketua pukau hingga pulih. Dia berdiri sambil merenung Mak Jali di sisinya. Pakcik, bahaya! Kusman, lepaskan senjata! Lepaskan senjata! Sepantas kilat dia merampas pistol Mak Jali, lalu melepaskan satu tembakan ke arah Datuk. Datuk cepat-cepat mengunci sendi badannya. Pistol di tangan ketua pukau terjatuh di kaki. Dan secara mendadak, pistol itu meletup dan pelurunya mengenai perut ketua pukau. Sebelum ketua pukau rebah ke bumi, Datuk terus memeluk tubuhnya dan dengan sekelip mata sahaja, Datuk muntah darah. Seluruh badan Datuk menjadi biru. Demikian episod ke-21, Berguru dengan Syaitan. Siri bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa episod seterusnya, episod ke-22, Penunggu Rumah Tok Kaya Sendi Diraja.